Sila bagi tahu sebab Kak Miza akan Kak Miza akan jadikan korang co-host lah. Biasa Kak Azhar dia nak record. Jadi kita ni kita bagi dia co-host. Make co-host. Siapa nak record angkat tangan Kak Miza bagi co-host. Sila record sendiri. Kak Miza tak buat YouTube live. Okay. So Kak Miza nak tanya korang semua sekali, adakah korang semua sudah VIP? Ada yang belum VIP ke kat sini? Kak Miza rasa ada ni. Ada yang baru first time masuk coaching dengan Kak Miza ke? Janganlah kau senyapkan diri kerana senyap itu tak best. Okay, so salam kenal daripada Kak Miza. Kak Miza rasa macam ada yang baru first time je masuk kelas coaching Kak Miza ni. Hari ni kita tak ada tajuk sebenarnya. Okay, Kak Miza buatkan sesi ini untuk sesi soal jawab. Okay, sebab apa tahu? Sebab bagi orang yang buat kerja, bagi orang yang pergi share apa semua kan. Jadi diorang ada banyak soalan. So bila orang yang banyak soalan ni maksudnya dia buat kerja lah, macam tu kan. Jadi Kak Miza nak bantu korang untuk menjawab semua persoalan yang korang ada tu supaya clear lah dekat korang punya dekat korang punya mind ni, korang clear lah. Tadi Kak Miza ada coaching dengan seseorang lah yang agak lama juga buat forever ni. So apa yang nak kena belajar daripada dia adalah dia ada soalan, ada persoalan, dia jumpa isu semasa dia sharing tapi dia tak tanya dengan Kak Miza macam mana nak settlekan. Akhirnya dia tak belajar lah. Macam tu tau. Jadi dia punya ilmu tu tak upgrade lah. Okay, so Miza terpaksa. Siapa-siapa yang nak bercakap sila angkat tangan Kak Miza dah mutekan semua sekali. Jadi nak cakap angkat tangan, Kak Miza akan unmute kan. Sebab ada yang tak berapa nak reti, tak berapa nak perasan dia terbising. Okay, so Nasuha first time masuk, Alhamdulillah. Nasuha daripada mana? Dah VIP ke belum? Korang ada soalan cepat-cepat tanya tau. Cepat-cepat tanya. Jangan buang masa Pukul 10 kita akan stop. Sebab esok Kak Miza nak vaksin untuk kali kedua. Jadi Kak Miza akan tombang lah. Kalau tak tombang biasa Kak Miza akan tombangkan diri sendiri. Okay So dari Syah Allah, Alhamdulillah dah VIP. Nasuha downline siapa Nasuha? Siapa apply Nasuha? Sedap lah nama Nasuha ni. Okay. So Fikri, soalan tadi tu type balik semula lah. Ataupun Kak Miza. Oh, Fatia. Sepupu Kak Miza. Nurul Fatia tu sepupu Kak Miza. Okay, hari ni, baru kejap tadi lah. Hari ni. Fikri, CBM Fikri, dia ada tanya soalan dekat Kak Miza. Pasal produk tau. Korang tengok memang kesian lah dia ni. Okay, yang ni pasal produk tau. Maklumat pesakit, jantina lelaki umur 49, tahap obesiti dalam masa 4 bulan sebelum ni dia 106 kg. Sekarang ni dah 75 kg, dia reduce weight. Okay, pekerjaan maintenance electrical technician, jenis sakit, umur 49. Okay, dalam masa 4 bulan berat dia turun daripada 106 kg sampai ke 75 kg. Jenis sakit, slip disc L3, L4, L5, L5, S1. Sakit-sakit lain, buah pinggang tahap 3B, gout, osteoarthritis, apa ni? Doktor swasta suruh buat pembedahan lutut. Tak ada gastrik, tak ada allergic dekat B produk. Treatment yang dia buat sekarang, fisioterapi untuk lutut dan otot kaki dekat HSA. Okay, dia tak ada medical report. Ubat hospital yang sedang dia ambil, ubat kalsium. Kalsium ni kot. Kalsium ni bukan ubat, suplemen. Ubat saraf dan vitamin D. Berapa lama tak sihat? 5 bulan. Okay, so ubat-ubat yang dia bagi ni berkaitan dengan tulang tau ni.
yang doktor bagi vitamin ni, dia berkaitan dengan tulang. Kalsium untuk tulang. Vitamin D ni, sebenarnya vitamin D ni, tahu tak vitamin D tu apa? Korang tahu tak vitamin D tu dapat dari mana? Siapa boleh jawab? Vitamin D datang dari mana? Cahaya matahari. Nampak tak? Cahaya matahari pun nak kena tambah lagi vitamin ni kan, doktor nak bagi lagi kan. Sebenarnya kita kena dapatkan daripada cahaya matahari je vitamin D ni. Okey, vitamin yang sumber benda-benda yang paling penting Allah bagi free tau. Apa yang penting? Oksigen. Banyak gila kan? Oksigen Allah bagi free. Tak payah beli pun oksigen. Kan? Air Allah bagi free. Tapi kena bayar sekarang. Lepas tu apa? Vitamin D, matahari pun Allah bagi free tau. Tapi ada orang-orang tertentu yang hidupnya dekat dalam bangunan saja, dia tak dapatkan vitamin D, tak dapatkan cahaya matahari. Jadi tulang dia tu mereput lah. Kita kena dapatkan cahaya matahari tu untuk tulang yang sihat, tulang temulang yang sihat. Jadi kena duduk kat Bukit Wahar lah. Bukit Wahar banyak matahari. Okay, so si Fikri ni pula dia macam takut-takut nak bagi suplemen. Kan Fikri kan? Kau takut kan Fikri? Mana Fikri? Okay, so untuk kes yang macam ni kan, dia tak ada gastrik, dia tak ada kencing manis. Jadi kita sebenarnya boleh bagi dia aloe vera gel tau. So dekat dalam aloe vera gel tu, dia ada vitamin ni lah. Vitamin kalsium, magnesium ni. Vitamin D pun ada. Okay. Lepas tu untuk yang kes prospek Fikri ni, Kak Miza suggestkan bagi aloe vera gel. Okay, sebab apa? Sebab nak kena jaga usus. Usus nak kena sihat, nanti yang lain sihat. Okay, lepas tu dia punya 3B. Dia ada sakit, dia ada buah pinggang 3B. Buah pinggang 3B ni okay, cop. Tak boleh bagi ABG. Lebih baik kita bagi dia nektar. Sebab apa? Sebab buah pinggang dia dah rosak sikit, dah rosak sampai tahap 3B, and then dia ada gout juga. Dia ada gout juga. Okay, so kita bagi dia nektar lah. Kita bagi dia nektar dulu. Kita bagi nektar. ABG ni kita nak kena check dulu lah, sebab dia ada buah pinggang tahap 3B ni. Okay, so better bagi dia nektar dulu. ABG tak payah. Okay, sebab takut dia punya potasium level dah tinggi, jadi dia berlawan pula dengan ABG. So kita bagi nektar. Okay, nektar. Lepas tu nektar ni untuk apa tau? Nektar ni untuk usus, untuk dia punya buah pinggang, untuk gout. Sekali untuk dia punya osteoarthritis tu dah. Macam tu. Okay, so ingat segitiga kesihatan tau. Segitiga kesihatan kita kena, setiap penyakit tu kita kena bagi dia yang pertama apa? Segitiga kesihatan. Ingat tak segitiga kesihatan? Oi. Okay. AUC modul coaching. Sekejap. Kak Miza buka segitiga kesihatan. Okay. Hello. Alah, tak boleh buka pula. Boleh tak share screen? Alah, tak boleh lah. Telegram tak boleh Telegram. Oi. Baru nak tunjukkan segitiga kesihatan ni. Show in folder. Wow, okay. Try. Boleh nampak tak segitiga kesihatan ni? Ni nampak ni? Nampak tak segitiga kesihatan ni? Okay, jadi bila kita nak bantu orang sihat, okay, so detox dulu. Okay, untuk kes tadi tu kita pilih detox yang apa ni? Ni lah. Yang nektar lah. Sebab apa? Sebab dia ada gout dan buah pinggang dia dah kronik sikit. Jadi kita tak bagi ABG. Kita bagi dia nektar. Okay. So lepas tu dekat bahagian circulation, Arctic Sea kita kena bagilah. Dia tak ada thalassemia. Jadi kita boleh bagi Arctic Sea. Okay. Lepas tu dekat bahagian nutrisi. Jadi disebabkan dia ada gout. So kita boleh bagi dia royal jelly. Okay, B pollen pun kita boleh bagi sebab ada vitamin B complex everything dekat dalam tu. Madu pun kita boleh bagi.
Kita boleh bagi soya pun kita boleh bagi. Sebab apa? Sebab dalam soya ni dah lengkap dah dia punya keperluan nutrisi dia semua sekali. Okey, lepas tu dekat bahagian imunisasi ni, okey, so kita boleh bagi dia kejap kita boleh ada buah pinggang. Kita boleh bagi dia B propolis juga. Okey, dan kita boleh bagi pomestin juga dan kita boleh bagi absorbency juga. Okey, so kalau dia tak cukup bajet, dekat setiap bahagian ni pilih salah satu. Nektar, Arctic Sea, pilih salah satu. Royal Jelly, lepas tu kita bagi dia B propolis. Macam tu cara dia. Okey tak? Boleh faham tak? Macam mana cara nak suggest produk ni? Okey tak? Dah faham dah? Okey, so kena berlatih untuk menggunakan segitiga kesihatan ni tau. Gitu. Okey, so lepas tu CKD tahap 4 tak boleh bagi Arctic Sea ke? Dia macam ini tau, Kak Wati, kita tak boleh cakap, kita tak boleh terus simpi cakap CKD tahap 4 tak boleh bagi Arctic Sea. Kita nak kena tahu Arctic Sea ni apa pantang larang Arctic Sea? Apa pantang larang Arctic Sea? Apa pantang larang Arctic Sea? Arctic Sea ni pantang larang dia dekat orang yang makan ubat cair darah, orang yang makan orang yang ada thalassemia kan. Jadi dia ada thalassemia ke? Tak ada. Dia makan ubat cair darah ke? Tak ada. Jadi kita bagi je lah Arctic Sea. Faham? Faham kan? Okey, Kak Miza, ada potential eagle ni tengah down, business training tak boleh operasi sebab BKP. Dia cakap macam nak join saya, nak borak dengan saya bila free, tapi sampai sekarang tanya bila free asyik bagi alasan je. Kejap. Ubat cair darah. Okey, Ifah ingatkan balik tanya soalan yang Ifah tanya ni. Okey, lepas tu AVG, aloe vera gel, apa pantang larang dia? Aloe vera gel, apa pantang larang aloe vera gel? Siapa yang tak boleh bagi, orang yang macam mana yang kita tak boleh bagi aloe vera gel? Oi, gastrik, CKD, gastrik, buah pinggang. Dah pandai pun. Okay, so kita kena hafal lah pantang larang dia. Macam tu. Bila kita dah tahu pantang larang dia, jadi kita bagi je lah. Okay, so dialisis yang macam mana? Perempuan yang mengandung. Ini kan ada dekat dalam video Kak Miza tu, cara suggest produk. Penting tu. Okay. Apa lagi yang ada pantang larang? Royal jelly. Siapa yang tak boleh makan royal jelly? Apa pantang larang royal jelly? Cancer? Arif. Tak tepat tu. Arif. Yes, Iza. Cyst and fibroid. Orang yang ada cyst. Yes. CKD tahap 4 tapi ada kencing manis. Boleh bagi nektar. Okey, CKD kalau ada kencing manis jangan bagi nektar. Kak Miza biasa bagi pomestin saja. Sejarah cyst. Yes. Arctic Sea boleh ke? Boleh ke bagi kat orang kurang darah merah Kak Miza? Okey, orang kalau orang tu dia kurang darah merah, bukan kena bagi Arctic Sea okeylah nak bagi, tapi kita better bagi tambahan B pollen. Macam tu. Tambah darah. B12 pun boleh. Arctic Sea dia bukan untuk tambah darah. Arctic Sea dia untuk melancarkan salur darah. Okey? Dah jadi macam doktor dah aku ni. Tukar soalan eagle. Dah cukup. Suka Okey. Kak Miza boleh jadi doktor apa? Walaupun Kak Miza tailor marketing kan, tapi Kak Miza boleh jadi doktor tau. Macam tu. Jadi bila kita fokus kepada business, okey, bila kita fokus kepada tangkap eagle, kita akan automatically tailor produk juga. Sebab apa? Sebab orang yang datang dekat kita yang eagle tu, okey, ada juga soalan produk. Jadi kita terpaksa belajar. Macam tu. Kalau korang fokus kepada user saja, soalan yang datang soalan user je lah. Nanti bila orang tu nak bisnes, korang tak tahu nak jawab. Best belajar pasal produk forever. Kami suka masuk kelas produk forever, especially yang kelas-kelas Prof Aziz, kelas Dr Adiba kan. Best. Dia orang lebih tahu kan. Dia orang doktor kan. Jadi dia orang lebih pakar lah. Macam tu. Asyik baik buat forever tau. Kan dia orang tak berkira ilmu, dia orang bagi je. Okey. So kita pergi balik kepada soalan Eva tadi. Dia ada okey. Kak Miza soalan dia ada potential eagle ni tengah down, business training, tak boleh operasi sebab PKP.
Kan dia cakap macam nak join saya, nak borak dengan saya bila free, tapi sampai sekarang tanya bila free banyak, asyik banyak, bagi banyak alasan dan dia akan kontak saya. Saya patut ikutkan tunggu dia free. Tak boleh tak boleh ikutkan dia bila free. Okay, so kita kena cari masa juga untuk bagi dia info sikit-sikit. Jangan tinggalkan kawan macam ni. Okay, kenapa dia tak cari lagi masa free, dia tak nampak tahu apa yang ada dekat Forever ni. Kalau dia nampak, dia faham apa yang dia akan dapat dekat Forever ni, dan dia tak akan sempat nak bagi alasannya. Dia akan berdezup, tanya soalan kan. Dia akan buat. Jadi Eva and semua orang lah. Kalau ada prospek yang kita tahu dia boleh buat bisnes, kita tahu dia ni very very potential eagle. Okay. Jadi kita kena follow up dia lah. Kena follow up dia sampai close. Tak kisahlah setahun ke 2 tahun ke, kena follow up. Kan? 3 tahun pun kena follow up sampai close. Mesti close punya insyaAllah. Tapi kena sabar sikit. Sementara nak tunggu close dia tu, kita uruskan orang lain. Sambil-sambil lah macam tu. Eva, boleh tak Eva? Eva, okey tak? Okey, faham Eva? Ni Kak Miza pasti ramai orang menghadapi isu sebegini. Okey, jadi comel kan jam Kak Miza. Jadi boleh praktis, okey? Kita dah tahu dah orang ni dia eagle. Kan? Kita kesian dekat dia. Siannya lah kau ni kan. Buat bisnes tak apa-apa lah kan. Kena maintain sana, kena maintain sini. Penat kau buat kerja. Kalau kau buat Forever ni dah kaya dah kau kan. Kan kita selalu cakap macam tu kan. Jadi kita tahu dia tu memang eagle. Jadi jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Jadi mudah-mudahan dia boring lah. Dia macam Arif lah. Arif kan dia join Forever sebab dia boring dah. Syed asyik follow up dia je kan. Mudah-mudahan dia jadi macam Arif lah. Okay. Soalan macam mana nak minta eagle fokus satu bisnes dulu. Okay Finas. Dia macam ni Finas. Kita tak boleh minta eagle kita fokus satu bisnes dulu. Kak Miza pun kita tak boleh macam ni. Kalau kita buat macam ni, seolah-olah kita memaksa dia. Bila kita paksa, dia akan lari daripada kita. Okay, so tak payah cakap, kau fokus Forever je. Tak payah. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah, kita tunjukkan dekat dia, testimoni orang-orang yang fokus Forever, apa dia dapat. Nanti dia buat decision sendiri. Macam Kak Azhar, dia ada 2 butik. Ada kafe, ada homestay, ada Petronas. Kak Miza tak pernah paksa pun. Tutuplah bisnes kau tak. Kan awal-awal tu jangan paksa, sebab kalau kita paksa nanti dia lari daripada kita. Finas. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah tunjukkan testimoni, ajak dia masuk kelas macam tu. Okay, kena belajar macam mana nak guna pull strategi, jangan push. Finas, okey tak jawapan Kak Miza? Hello Finas. Finas. Terpulang. Kita doakan juga Finas sebab kita tahu dah kan. Kita tahu kalau macam bisnes, ada juga orang macam contoh Kak Hanan. Kak Hanan dia ada bisnes, dia ada kilang. Dan dia memang dah kaya dengan kilang tu. Kan? Kita tahu dah kilang tu memang boleh make money kan. Jadi memang logik lah dia teruskan aja. Macam tu. Tapi jenis bisnes yang macam jual shawl yang jadi dropship ke, dropship sini, dropship sana gitu kan. Kita tahu dah yang tu memang siannya dia ni gitu kan. Jadi yang itu kita kena bagi semangat yang lebih lah untuk dia menutup je bisnes dia tu. Okay, tapi jangan cakap kau tutup je lah. Bisnes kau ni tak make money lah. Mana ada untung ni? Kau tak nampak ke? Kau tak dengar kat dia cakap? Oh tak boleh macam tu. Tak boleh. Nanti dia akan lari begitu. Okay? Okay, so soalan Sairul, kami ada 5 prospek 5 orang, dah bagi GP 10, dia orang dah tengok, dah bagi cara nak join kalian, tak lepas bagi kalian terus diam. Macam mana nak follow up and close dia orang? Dia kalau begini rupanya sebenarnya dia tak faham lagi. Jadi kita kena matching-matching lagi. Dia kata dia dah tengok tapi mungkin dia tak fokus tengok GEP tu, jadi tak faham apa pun. Okay, dia tak join lagi sebab dia tak faham apa pun. Jadi tanya dia lah, Sairul. Dah tengok kan? Bagus. Puji-puji. Bagus lah kau. Tengok video ni kan? Okay, mesti dah dapat info macam-macam ni. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, aku tak ada soalan. Okay je tu. Penerangan dia sangat-sangat bagus. Okay, kalau macam tu, kau nak terus join ahli biasa dulu ke macam kau nak terus ahli VIP? Terus closing macam tu je. Kalau dia senyap lagi,
Sorry. Aku nak tanya, kau ada apa-apa persoalan ke meng-hold kau punya pendaftaran kat Forever? Cuba kau bagi tahu aku. Kita kena tahu tau kenapa dia tak nak daftar lagi. Okay. So kena kenal pastilah kenapa dia tak nak join lagi. Mesti ada sebab. Okay, kalau sebab tu boleh jawab, jawablah sendiri. Kalau tak boleh jawab, tanya kat grup. Sairul, Kak Nah? Okey tak? Okey, ramai eagle yang masih selesa. Kita dah tunjuk result pun mereka still tak berapa nak follow lagi. Ada sebab. Ada sebab. Kalau Kak Miza boleh tunjuk boleh influence orang, boleh encourage orang untuk betul-betul fokus Forever, kenapa korang tak boleh kan? Jadi kena belajar lah. Kena belajar and belajar lagi. Okay? So, kena doa juga. Kena pandai ajak masuk kelas yang betul. Jangan silap hantar masuk kelas. Iwan. Dan macam mana nak cakap kadang-kadang kita rasa dia tu eagle tapi sebenarnya dia bukan eagle. Jadi kita dah buang masa fokus salah orang. Macam tu. That's why rule nombor 8, 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus bawa 3 generasi tu sangat-sangat penting. Okay, kita kena tahu siapa 5 orang, 5 fighter kita yang kita nak kena fokus. Okay, kalau 5 fighter ni dia tak ada ciri-ciri fighter yang sebenar, kita fokus pun buang masa kita je. Jadi lebih baik kita cari yang baru. Yang lama tu, yang tak berapa nak fokus tu, kita jadikan dia sebagai user saja. Gitu. Okay. Kak Miza, bolehkah kita approach orang yang baru nak start bisnes dia? Dia buat bisnes intri. Ataupun kita just sembang-sembang je sambil-sambil nak tahu bisnes dia. Okay. Dia baru nak buat bisnes intri. Okay. Dan dia dropship and agent macam tu je lah kan. Okay. So, kita kalau kita nak ambil, kalau kita sembang-sembang nak ambil Kak Miza tak tanyalah apa benda yang macam mana dia dapat untung ke apa ke, macam menunjukkan nak korek macam tu. Kak Miza tak buat macam tu lah. So kalau macam orang ni dia dah buat bisnes intri macam ni kan, apa yang kita buat, kita boleh buat, kita offer produk yang intri tak jual. Okay, apa yang intri tak jual? Intri tak jual vitamin C kan? Kita offer lah vitamin C. Gitu. So ajak dia diversify. Okay. Amira. Iwan, sebenarnya macam ni tau. Cara kita nak coaching kita punya fighter ni adalah dengan mengumpulkan group fighter tu. Okay. Tapi dia macam ni. Nampak tak? Kan Kak Miza ada buat group yang 5cc tu kan? Yang itu adalah pengumpulan fighter lah. Macam tu kan. Kalau macam dia masih lagi macam jual 2cc, 3cc macam tu, bagi dia masa untuk dia faham apa yang dia akan dapat dekat Forever ni. Okay, kita kena tahu. Kita sendiri kena ada list. Siapa 5 orang yang kita nak fokus. Ada dah list tu. Siapa nama dia. Jangan bagi tahu dekat orang lain. Jangan bagi tahu dekat semua orang lain. Nanti kalau orang lain tahu, dia kecil hati lah sebab kita tak fokus kat dia. Tapi benda ni kena sendiri kena sedar lah sebab Kak Miza dah cakap dah. Ada 7 kriteria. Okay, kita tengok kita punya fighter tu ada 7 kriteria, baru kita fokus kat dia. Kalau dia tak ada 7 kriteria tu, kita fokus, kita buang masa kita sendiri. Nanti kita penat. Okay. So, nak smallkan group fighter tu, lebih baik yang 5cc, asingkan yang 5cc dengan yang belum 5cc. Macam tu. Okay. Alright. Nurul, Kak Miza, partner kita tengah down sebab kesihatan suami dia. Macam mana bagi semangat lah dekat dia. Bagi magnet rezeki. Macam tu. Bagi semangat, bagi magnet rezeki. Partner kita. Partner tu siapa? Partner ni bukan pasangan hidup ke? Partner ni siapa ni Nurul? Kak Miza tak jelas. Ikin Abdullah. Untuk makluman, saya salah seorang pesakit COVID dan salah satu simptom saya adalah buang buang air besar. 9 petang saya receive produk Forever aloe vera. Dan pada alhamdulillah saya buang air dah berhenti dan sangat mudah untuk buang-buang kahak lendir. Syukur sangat-sangat dan hingga hari ini saya masih consume. Alhamdulillah. Ikin Abdullah ni siapa Macam baru first time masuk je ni. Kak Miza baru first time nampak ni. Orang COVID kan dia simptom kan kena buang air, dia macam cirit-cirit macam tu kan. Sebenarnya kalau cirit-cirit ni tak recommend untuk ambil aloe vera Kalau ada isu cerit berit, stop aloe vera, minum madu.
Okay, sebab aloe vera ni pH dia 4.25. Dia a bit acidic. Jadi kalau macam tak kena gaya tu, nanti dia akan menyebabkan lebih banyak kita cerit-berit. Okay, so ambil madu dulu sepatutnya lah. Tapi ni dah selamatkan, alhamdulillah lah. Aloe vera, propolis, vitamin C. Oi, ini set bajet ni. Alhamdulillah, very good. Okay, so Ikin Abdullah dia dah ada testimoni yang power dah. Okay, so Kak Miza harap lebih semangat lah untuk share manfaat produk Forever ni dekat semua orang. Okay, dia orang yang ada testimoni ni, dia ada testimoni sendiri ni, dia punya pergi tu, dia punya semangat tu, best. Kak, ciri-ciri fighter untuk letak dalam kita punya structure. Okay. Siapa yang boleh share tu? Kak Miza kan ada share hari tu kan? Sekejap Kak Miza, kalau Kak Miza jumpa, Kak Miza share kat korang. Ada ciri-ciri fighter tu. Ada 7. Okay, ciri-ciri eagle. 7 kriteria eagle yang nak buat bisnes dan berjaya yang kita kena fokus. Yang pertama, dia mesti kena dengar cakap upline dan dia buat apa yang upline advice. Kalau kita try je, okay, buat name listing. Okay Kak, dah siap dah name listing. Okay, ciri pertama sudah dipenuhi. Okay, tick. First action. Okay, buat name listing. Kita cakap okay, kau buat 100 name listing ni. Lepas tu kita tengok, dia dah buat. Okay, maksudnya okay lah, dia first action. Big Y yang jelas dan betul-betul nak capai big Y. Okay, so orang yang kita tahu dia ada big Y, tanyalah, kau buat Forever ni untuk apa? Apa yang kau nak daripada Forever ni? Kan? Jadi kalau macam dia boleh jawab buat Forever yang pertama ni nak bayar amanah dulu, ada kad kredit, ada PTPTN, ada sewa rumah tertunggak, nak bayar hutang along. Yang ini bila dia ada big Y yang macam ini, yang kalau macam dia tak dapat, dia boleh mati, dia terdesak tau. Dia terdesak nak duit. Yang ni kita kena bantu dia. Yang ni kita maksudnya dia ada big Y yang besar. Tapi kalau macam dia pun tak tahu apa yang dia nak, jadi biasanya orang macam ni dia sambil lewa je buat. Buat tak buat macam tu. Okey, macam Nisa dengan Mak Ni kan, dia punya big Y nak berhentikan Mak Ni kerja. Jadi nampak tak? Dia punya drive tu, dia punya kesungguhan tu. Nampak? Orang yang ada big Y. Okey, yang ketiga, yang keempat, dia rajin dan suka masuk kelas tanpa disuruh-suruh. Kan? Kita bagi contoh Nisa dengan Mak Ni lah. Kak Miza tak pernah pun cakap dengan dia. Tak pernah pun ingatkan dia, masuk kelas, hari ni ada kelas ini, hari ni ada kelas itu. Tak ada, tak pernah. Kan? Baru awal-awal dulu tanya, Kak Miza ada kelas apa? Orang yang tanya dekat Sifu, dekat upline dia, ada kelas apa, ada kelas apa. Ini pun satu ciri-ciri yang baik jugalah yang kita boleh fokus dekat dia. Okay? Lepas tu yang kelima, dia mesti ada result. Kita dah ajar dia buat betul-betul, dia mesti ada result. Kan, ada closing, ada closing lah. Tapi kalau macam kita dah ajar banyak-banyak tak ada closing, mungkin dia tak buat apa yang kita cakap. Dia kata ya. Tapi tak buat apa kita cakap. Jadi orang yang tak ada result ni kita boleh ketepikan dulu. Kita utamakan orang yang ada result sikit-sikit tu. Okay, lepas tu 6, attitude. Dia ada attitude ask for help. Dia ada perangai dia suka tanya. Kak, kalau macam ni macam mana Kak? Kak, kalau macam ni macam mana Kak? Dia tak tunggu benda tu. Dia tak membiarkan isu tu berlalu. Nampak tak? Okay, so orang yang ada sikap ask for help, bukan menunggu. Yang ini fighter. Okay, lepas tu yang ketujuh, ciri-ciri ketujuh, dia sabar. Dia seorang yang sabar dan dia boleh adjust fikiran dia supaya sentiasa fikir positif. Kan, kalau macam ada 6 ni, tiba-tiba dia tak sabar. Kan, kita lambat jawab PM sikit, dia marah-marah, dia maki kita. Orang macam ni dia tak sesuai lah untuk kita jadikan dia fighter. Okay, faham tak? Boleh faham? That's why dekat Forever ni kan, bila kita dah berjaya fokus 5 orang ni kan, nanti kita fokus 5 ni dia manager. Fokus 5 dia manager. Jadi dia dapat ilmu yang secukupnya, dia dapat kasih sayang pula. Dia dapat coaching yang sebetul-betulnya. Jadi dia boleh lead dia punya team. Kalau kita nak fokus semua 100 orang downline kita, nanti kita tak sempat nak ajar benda-benda yang betul. Kita tak sempat nak fokus. Okay? Boleh Dua pening kepala macam ni. Aduh, ya Allah. Okay, sampai mana tadi soalan dia? Ciri-ciri 5 leader. Yes. Finas, bagus. Okay.
Kak Miza, macam mana nak yakinkan orang bisnes yang dah stabil tapi dia hanya nak dapatkan diskaun tinggi je. Sekarang dah jadi VIP tapi tak nak join business forever. Ain Sidik. Ain Sidik ni siapa ah? Okey, macam ni orang yang bisnes stabil. Orang yang bisnes stabil ni maksudnya dia dah ada income yang cukup apa semua sekalian. Jadi kita first kita kena pegang hati dia dengan produk dulu. Okay, again kita tak boleh nak paksa dia. Kita tak boleh nak paksa dia untuk dia fokus forever. So Kak Miza memang gunakan pull strategi. Okay, mula-mula dibagi je dia guna produk forever. Bagi je dia guna produk forever tu. Sampai dia happy lah. Kan, sikit-sikit kita share lah pasal testimoni kejayaan. Lepas tu bagi semangat kat dia lah. Kak, share lah produk ni dengan orang kan. Kak pun dah sihat. Kak pun dah cantik kan. Tolong orang lah macam tu. Bagi semangat kat dia macam tu. Okay. Bukan semua downline yang Allah bagi, bukan semua downline kita tu join kita untuk dia berjaya. Faham? Bukan semua downline yang join kita, jadi direct downline kita tu Allah bagi untuk dia berjaya. Kadang-kadang dia sekadar jabatan je. Jabatan untuk kita jumpa downline dia yang power. Jadi kita berlapang dada. Kan macam tu. Bila kita ajar tak masuk, it's okay. Kan? Kita tak rugi apa-apa pun, dia yang rugi. Okey, boleh faham tak? Okey, sebab Kak Miza nampak ramai orang macam dia nak semua downline yang join dia nak semua downline CBM. Kan? Jadi bila benda tu berlaku, nanti akan ada rasa kecewa. Akan ada rasa penat. Okey, jadi kita happy-happy je. Boleh faham tak? Boleh faham tak apa yang Kak Miza cakap ni? Ain, Sidik and all. Macam mana nak buat dari 5 sisi ke 20 sisi? Dah jadi VIP tapi stop. Tak nak beli barang dah. Okay. So, bila orang yang dah jadi VIP tapi tak nak beli barang dah ni, maksudnya dia belum percaya dekat produk lagi, Makcik Norma. Jadi, kita nak kena servis dia lah. That's why daripada hari pertama dia beli produk tu, kita kena servis elok-elok. Kita kena bagi info produk dekat dia. Masukkan dia dekat dalam group user supaya dia nampak, okay, produk ni boleh gini. Produk ni boleh buat gitu. Okay. So, macam mana cara nak 5 sisi ke 20 sisi tu adalah dengan kita tangkap eagle Makcik Norma. Maksudnya downline kita ni adalah orang yang nak buat bisnes juga. Okay, jadi bila ramai downline kita nak buat bisnes, senang nak dapat 25 sisi tu Makcik Norma. Okay. So, ada prospek daripada FB tanya pasal bisnes dan keahlian. Saya dah bagi pasal keahlian dan saya dah bagi info pasal VIP. Tapi dia selalu call saya waktu malam, kadang pukul 3-4 pagi melalui messenger. Gambar profil perempuan tapi saya syak dia lelaki, menyebabkan saya stop follow up dia sebab dia call tengah-tengah malam. Macam mana nak tahu dia betul serius atau main-main? Bagi je lah nombor akaun. Okay? Bagi detail apa semua ni nombor akaun. Dia nak bank in, tak nak bank in sudah. Macam tu. Ada juga orang yang kerja pukul 3-4 pagi, baru balik ke apa kan, kita pun tak tahu kan. Jadi bagi je lah nombor akaun. Dia nak bank in, dia bank in lah. Lepas tu kita tak payah layan lagi. Soalan baru masuk ni, ada tak produk FLP yang boleh tambahkan jambang? Ni, aloe jelly. Sapu je aloe jelly dekat jambang tu. Lepas tu, dia sebenarnya ikut faktor umur, bulu-bulu yang ada dekat badan lelaki ni dia tumbuh disebabkan pengaruh hormon testosteron. Okay? So, kalau hormon ni tak berapa nak banyak sangat, jadi orang tu dia akan kurang bulu lah. Soalan. Okey, jadi macam mana nak bagi tambah bulu adalah bagilah makan bee pollen. Vitalize Man pun boleh kan. Vitalize Man dekat Singapore. Kalau tak ada Vitalize Man, bagilah makan bee pollen supaya dia menyelahkan sifat kelelakian dia. Boleh faham? Okay, saya pun ada user yang tak nak membeli sebab kesan healing. Okay, so kalau dia tak faham pasal healing tu, kita kena terangkanlah, kita kena bagi option lah. Okay, kalau tak nak healing, nak baik cepat, boleh je makan ubat hospital. Tapi kena tanggung risiko lah buah pinggan rosak. Kena pandai takut kan. Okay, boleh tak sharekan tips ampuh untuk apa ni Nisa? Apa salah bagi message. Ada orang approach kita nak share pasal bisnes dia. Ada orang approach kita nak share pasal bisnes dia. Macam mana kita nak pushing supaya dia boleh cerita pula pasal bisnes kita.
boleh sharekan tips yang ampuh untuk kes ini. Okay. So kalau ada orang nak share pasal bisnes je, kita terima aje. Lepas tu kita reject je. Macam tu. Tak payah suruh dia dengar kita punya GP pun tak apa. Tapi dengar betul-betul lah kan. Kau jangan tak dengar kan. Bila kita dengar business preview orang ni, kita boleh carilah kesilapan dia. Minta maaf lah banyak-banyak. Saya dah tengok dah sampai habis. Tapi itulah. Saya ada concern dekat point-point tu. Kan. Lepas tu saya tak nampak macam mana nak buat duit kat sini. Kau bagi je lah. Jadi saya nampak contoh macam point ni kan dekat Forever dia tak ada point. Jadi saya tak pandai nak main point-point ni sebab saya biasa dapat untung daripada harga jual. Gitu. Lepas tu saya tak nampak ada profit sharing sebab kalau dekat Forever yang tengah saya buat sekarang ni profit sharing sahaja paling kecil 10,000, paling besar 7 juta. Padan muka dia. Faham tak Nisa? Okay, dapat idea? Nisa, are you okay? Reject. Terus reject. Jangan bagi harapan kita nak join dia. Kalau kita bagi harapan nak join dia, maksudnya macam bisnes dia bagus sangat. Reject tapi dengan siap fakta. Sebab masa kita reject tu, kita tengah GP dia juga. Kan? Kita bagi fakta. Dekat Forever ada profit sharing. Dekat sini tak ada gitu. Okay, lepas tu dekat Forever kalau kita dapat trip, walaupun kita daftar seorang, saya boleh bawa pasangan saya boleh bawa suami saya. Lepas tu dapat duit poket. Saya tak nampak lah dekat Elkon tak ada. Cewah gitu. Dulu Sifu offer juragan produk je. Kan? Sebab si Iwan Amari ni dia jual banyak gila produk. Jadi tak offer bisnes pun, offer produk je. Okay? Kak Miza ajar apa yang Kak Miza buat tau. Dan Kak Miza buat tu insyaAllah ada result lah. Okay, jadi sila ikutlah, sila percaya. Okay, jangan push tapi jangan tinggal. Yes, saya lah tu. Semua nak di CDM kan. Jangan risau Binas. Nanti ada function-function tertentu je. Okay, dan kita nak CDM level 1 pun, kita kena ada satu orang je manager yang buat 600cc kan. Nak dapat cek 1 juta, 6 orang je CDM direct kita, bukan nak semua orang, nak 100 orang. Okay, buat group user sendiri. Yes. Oh, reject jangan berharapan. Yes. Okay, reject jangan bagi harapan. Kiranya, okay, yes, betul. Dekat FB boleh post lah. Saya okey je nak tengok bisnes orang lain. Saya sentiasa terbuka. Mana tahu ada bisnes yang lebih bagus daripada Forever. Itu namanya memancing. Ada kawan excited sangat nak buat Forever, nak join VIP tapi tak cukup duit untuk VIP. Bila kita saja untuk join ahli biasa, dia tak nak. Macam mana cara nak approach dia? Okay. Macam ni. Kak Dina and all, orang yang macam ni kena berjaga-jaga sikit. Yang paling penting kan nombor 1 kita kena pegang dulu tau. Okay. Pegang maksudnya daftar kat ahli biasa. Okay, bagi tahu dia sebenarnya nak daftar ahli VIP tu, dia kena daftar bayar RM90. Jadi VIP yang 13567% tu dia dah termasuk dengan pendaftaran. Okay. So sementara nak tunggu duit tu cukup, daftar dulu. Jadi saya boleh bagi video tutorial semua sekali, awak boleh belajar. Nanti bila dah ada duit, berdezuk terus boleh buat sale. Okay, Kak Dina? Is it okay? Nanti nak buat apa? Tak ada, dah tak ada. Dah tak ada lah. Ni semua dah masuk ke dalam bank bagi ayah. Itu kan dekat kedai, dalam tabung tu. Dalam tabung kuning tu kan? Kedai. Sekejap Umi nak ngajar ni. Kalau orang pitching kita takaful, macam mana kita nak come up dengan Forever ya? Kak Miza selalu puji-puji orang. Woi, kau terror lah buat insurans. Aku memang tabik spring orang buat insurans ni. Hei, dia punya kekentalan dia nak buat cool call apa semua tu aku memang tabik spring. Aku tak pandai macam ni. Aku buat bisnes senang je. Aku buat Forever je. Tak ada maintain. Gitu. Kak Miza akan cakap begitulah.
Puji dulu. Okay, time nak buat appointment tu 5 minit pertama sangat penting. Okay, good. Tadi pun ada orang offer join bisnes dia mula-mula, bukan main lagi nak join VIP. Lastly dia diam terus. Assalamualaikum Kak Miza. Anak saya ada masalah kulit kepala seperti kelimumur gitu atau panau. 2 kali ke klinik dah. Guna produk apa ya? Muhammad Abdullah. Ini profil awak gambar ubat gigi dekat Facebook. Anak tu umur berapa Muhammad Abdullah? Anak umur berapa? Biasa budak-budak senang je nak settle ni. Anak kalau baby macam ni bagi je AVG pula. Bagi dia peach. Okey, lepas tu pakaikan hand soap je. Kan budak-budak ni pakaikan hand soap. Hand soap tu buat cuci kepala. Macam tu. Lepas tu boleh aloe jelly. Okey, lepas tu aloe first pun boleh. Okey? Muhammad Abdullah, Muhammad Abdullah kalau baby anak tu dah setahun macam tu kan, boleh bagi dia minum peach. Okey, lepas tu cuci rambut dia dengan hand soap. Shampoo pun boleh juga. Okey, lepas tu boleh spray dengan aloe first. Aloe first tu banyak. Boleh spray dengan aloe first. Rasanya okey dah tu. Kan. Nak sapu aloe jelly pun boleh juga kalau rambut sikitlah. Macam tu. Okey, Kak Miza, kalau jadi kulat kuku nak guna produk apa? Kulat kuku Kulat kuku tu rupa dia macam mana? Sekolah menengah dah. Rambut kasih potong kasih pendek Okey, lepas tu pakai hand soap tu pun boleh, pakai shampoo forever pun boleh, lepas tu spray aloe first. Bagi dia minum AVG ke Nectar ke, boleh je aloe vera yang mana-mana pun. Bagi dia makan bee pollen. Kulat kuku jadi buruk alamak, kuku supplement apa lupa Pomestin kot kuku ni. Dia sebenarnya bila nutrisi kita cukup semua sekali dalam badan ni, kuku, muka, kulit, rambut semua jadi cantik tau. Jadi kita punya segitiga kesihatan tu kena penuhi. Macam tu. Okey? Dia daripada dalaman tu. Kalau macam yang apa nama bukan bisul, apa nama cagu tu kan. Cagu tu disebabkan kulit disebabkan kuku tu menyocok. Jadi kena potonglah kuku tu. Macam tu. Jadi kalau yang daripada dalaman ni better dalaman lah. Memang kuku kita akan jadi cantik tau. Kuku kita akan jadi cantik bila kita jaga detox, circulation, nutrisi dengan imunisasi. Kalau macam sapu yang aloe jelly, kuku kat luar ni tau. Dia daripada dalam sebenarnya tu. Daripada dalam tu. Absorbency. Okey. Dah habis dah soalan. Pukul 9.45. Okey, sudah? Happy? Okey, Kak Miza nak ingatkan korang semua sekali. Apa yang paling penting untuk korang buat setiap hari adalah contact 5 orang tau. Okay, so kalau macam tak ada kelas ke kan, yang ini kalau macam betul-betul fighter, kalau korang adalah sejenis fighter, sebenarnya apa yang tak payah ingatkan nak kena contact pun korang dah contact dah. Okay, so recruitment ni kita kena buat both online and offline. Siapa-siapa yang terror online, jangan tinggalkan name listing. Siapa-siapa yang terror offline, name listing, jangan tinggalkan online. Dua-dua ni nak kena buat. Okay, so impact dia, kalau macam korang hanya bergantung kepada name listing sahaja, korang akan rasa macam, dah habis lah, prospek aku, tak ada prospek dah. That's why nak kena buat juga Facebook, YouTube, nak kena buat. Okay, dua benda ni basic yang sangat-sangat penting lah. Facebook, YouTube nak kena buat. Okay, lepas tu, tadi Kak Miza ada coaching Ujang. Okay, so Ujang bagi idea macam ini. Kan macam kita kalau macam nak kita kan macam nak kena matching dengan orang tu dulu kan. Jadi apa yang korang boleh buat adalah korang boleh tengok dia kawan-kawan punya status. Korang boleh tengok status WhatsApp kawan korang. Okay? So bila kita nampak contoh dia post pasal pergi makan kan. Weh, kau makan kat mana? Okay? Pergi dekat status dia, kita dah tahu dah, ini prospek kita ni.
Oh, dia post pasal apa ni? Pasal anak dia. Weh, comelnya anak kau. Macam tu. Jadi, bila kita message tu, dia akan reply tau. Jadi, kita berbual sikit-sikit. So, kita dah boleh masuk pasal bisnes, pasal produk dah. Boleh faham tak strategi ni? Boleh faham? Boleh faham tak? Faham ni kalau untuk orang-orang yang tak ada idea mana aku nak dapat prospek. Tengok dekat status. Kan bila kita komen kan nanti dia reply. Bila yang reply tu kita berbual lah. Berbual ikutlah skrip projek JLT macam mana nak berbual kat WhatsApp tu. Okey? Boleh. Turn nak approach business rupanya dah VIP. Sebab tu kena tahu dia tu Foreverian ke tidak. Tak apalah kalau macam dia dah join Forever, dia dah VIP, kita mintalah feedback dekat dia. Kan? Macam tu. Jadi kita pun semangat, dia pun semangat. Okey? Boleh tak? Okey, so korang kita semua kena buat benda ni. Kita semua kena buat benda ni, pastikan setiap hari kita memang nak kena contact 5 orang ni. Okey, 5 orang ni bila kita contact kan, kita akan belajar macam mana nak handle objection tau. Okey? Selagi kita tak berhadapan dengan prospek macam ni, nanti kita tak terror tau. Macam tu macam ni kita nak belajar kan? Macam tu. Jadi setiap hari mesti kena istiqomah contact 5 orang. Kan kalau macam dah habis yang listing, tengok dekat status WhatsApp tu. Macam tu Okey, lepas tu kena pastikan buat online marketing juga, Facebook kan. Ambil tahu macam mana nak buat FB ads, macam mana nak buat YouTube marketing, macam mana nak buat blogspot tu semua sekali. Jadi kita ada sumber untuk rekrutmen kita tu memang menyeluruh lah macam tu. Yang dah teruk online pula kan. Janganlah kita hanya online saja. Online ni kita rekrut orang yang kita tak kenal. Tapi kawan-kawan yang kita kenal tu macam mana? Kan? Jadi kita nak kena tolong juga kan? Macam tu. Okey Finas, actually apa yang jadi dekat kita tu adalah yang sebaik-baik untuk kita tau. Jadi kita tak perlu, bukan. Kak Mia tahu Finas tak sedih, tapi setiap kali berlaku macam tu, kita kena cakap Alhamdulillah, ni mesti ada benda yang Allah nak selamatkan. Gitu. Okay? Kak Miza, kalau kita follow up dia, lepas tu dia cakap macam remind kita yang dia guna produk je, bukan nak bisnes. So kita offer produk je lah. Ya. Sebab kalau kita keep push nanti dia lari daripada kita, dia beli daripada orang lain. Sebab tu Kak Miza mana ada paksa korang? Kak Miza pernah paksa korang ke? Tak ada kan? Jadi Kak Miza memang tak pernah paksa orang. Kak Miza psycho orang dia lah. Macam tu. Kan? Jadi macam cakap dengan dia, okey tak apa, aku cuma nak check je, mana tahu kan dah 3-4 bulan ni kan kau nak buat bisnes ke apa. It's okay kalau macam kau nak pakai produk je, tak apa. Yang paling penting kau sihat. Nombor 1 kau sihat lah dengan produk Forever ni. Gitu. So kita buat macam please dia pula. Kita macam meraihkan dia. Macam tu. Okay? Guna pull, jangan guna push. Kak Miza, macam mana ayat last yang abang tu cakap kat saya? Yang doktor, okay, macam ini. Sorry. Fikri, lupa pula Kak Miza. Okay, abang tu cakap doktor tak bagi ambil apa-apa suplemen. Okay, so setiap kali dapat objection macam gini, kita kena bersetuju. Fikri and all. Kita kena bersetuju. Betul lah. Memang apa yang doktor cakap betul. Sebab apa tau? Sebab sekarang ni terlampau banyak sangat tau suplemen yang tak apa-apa tau. Memang kau kena berhati-hati nak pilih suplemen ni. Macam tu lah. Tapi kita sendiri sebagai orang yang tak sihat ni, kita nak kena pandai juga. Bukan suplemen semua tak bagus. Contoh aku cakap dengan kau. Kalau aku ada madu yang original tau. Madu original. Engkau makan tak madu? Itu suplemen lah. Tapi kita sendiri kena pastikan yang madu ni madu ori. Macam tu. Lepas tu, kita tahu kan nak nasihat kita kena ambil high antioxidant drink. Kita kena makan delima. Jadi kalau kita tahu delima tu ori, kita makan je lah. Macam tu. Fikri and all, cara jawab dia macam tu. Bagi dia bagi dia madu, macam tu. Bagi dia ubat gigi, macam tu. Bagi dia, lepas tu sikit-sikit kita up. Macam tu. Okay? Aduhai, doktor tak bagi makan ni, tak bagi makan tu kan. Tapi dekat Finas mana Finas? Finas. Macam mana ayah itu Finas? Finas jaga bapak dia dekat hospital. Bapak dia kencing manis tinggi tau. Lepas tu
Doktor tak kasih makan suplemen, doktor ambil madu semua, doktor ambil. Kejap lagi dekat hospital tu doktor bagi makan nasi dengan makan bubur. Macam mana nak naik bacaan? Aduh. Kan? Kena kat kabur lah. Baru turun. Ini belasah bagi bubur. Bubur tu cepat gila naik. Kan? Bila bagi bubur lagi naik cepat. Nampak tak? Lepas tu doktor marah si Finas. Agaknya dia ingat Finas tu curi-curi je. Curi-curi bagi Bipropoli, dia bacaan cantik. Bagus doktor punya saranan. Bapak saya makan bubur ni yang jadi turun ni doktor. Bagi bubur kat semua orang. Dia macam ni tau. Doktor ni dia kan ada mazhab-mazhab dia. Kalau doktor yang muda-muda ni biasanya macam dia masih lagi terikut-ikut dengan dia punya pelajaran tu lah. Tapi kalau macam doktor yang dah berumur, yang dah banyak pengalaman macam Prof Azir, Dr. Adiba ni, dia orang dah banyak belajar kan. Dia orang macam yelah, dia orang dah banyak hadap pesakit kan. Jadi dia orang tahulah mana yang bagus. Gitu. Dengar tu Makcik Norma cakap apa. Memang ikut doktor tak bagi makan langsung, suplemen. Kalau makcik angguk-angguk je, makan tetap makan. Kan? Boleh bergaduh dengan doktor. Jadi buang masa lah bergaduh. Okey? Semua okey? Okey? Dah habis dah soalan? Puas hati? Okay, so ingat balik tau, setiap hari korang kena rasa bersalah kalau korang tak share produk Forever dengan prospek, at least 5 orang tau. Yang mana yang korang yang belum buat 5 sisi lagi tu, okay, so cuba istiqomahkan untuk share produk Forever, business Forever ni dengan 5 orang setiap hari, sebab daripada sini nanti korang akan belajar macam mana nak handle objection, macam mana nak handle rejection, nak jawab apa. Kalau orang cakap, aku tak nak beli produk Forever ni mahal, baik aku beli dengan Shopee, nak jawab apa? Nak soal, boleh ke letak link blog dekat Bitcoin? Boleh je. Apa tak boleh pula? Boleh je. Boleh. Okey. Apa tadi nak cakap? Okey. Kena rasa bersalah kalau tak contact 5 orang setiap hari. Okey. So kalau orang cakap produk ni Mak Saleh US punya. Nak jawab apa? Tak nak buat Forever ni sebab Forever ni founder dia menyumbang bagi sumbangan dekat church. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Siapa boleh jawab? Aku tak nak buat Forever ni sebab apa? Sebab terbukti Dr. Rex founder pergi sumbang kat church. Kau jawab apa? Tak boleh jawab. Siapa boleh jawab? Macam mana nak jawab? Dr. Rex pergi buat sumbangan kat church. Jawablah. Macam mana? Jawab. Cuba jawab. Ni jawapan dah ada hari tu. Nagua dah bagi dah. Sejak post kat FB dah kurang sahabat nak sambut salam pun dah susah nak jawab. Macam mana nak cakap seterusnya? Makcik Norma, kalau kita post pasal produk dekat Facebook, memang orang tak jarang orang nak like ke apa. That's why dekat Facebook kita kena campur-campur lah dengan lifestyle kita. Kan? Macam tu, janganlah asyik business je. Janganlah asyik produk je. Campur-campur lah, happy-happy sikit. Macam tu. Okay, jawapan yang bagus. Ella Suhaila. Okay, dia macam ni. Dr. Rex tu dia Kristian. Memang patutlah dia pergi sumbang dekat church. Yang tak patutnya kalau dia tu Kristian, tiba-tiba dia pergi sumbang kat Yahudi. Yang tu tak patutlah. Sebab memanglah semua orang dia ada hak untuk berbuat baik kepada agama dia. Macam tu kan. Macam kita bayar zakat. Tak banyak kot bayar zakat. Macam Ina hari tu dia bayar zakat 100,000. Kan? Takkan Dr. Rex tak marah pula. Jadi sebenarnya bisnes ni untuk semua.
bukannya buat untuk Islam je, tapi dia buat untuk India, apa-apa Buddha apa semua buat untuk semua. Kalau orang India, dia dah berjaya, dia pergilah sumbang dekat kuil dia. Kalau orang Cina pula pergilah sumbang kat sini kan. Jadi Forever ni ditubuhkan untuk semua orang. Okey, supaya kita kita buat bisnes Forever ni sama-sama dan kita kenal mengenali antara satu sama lain macam tu. Okay, dia tak ada isu lah kalau macam Dr. Rex tu Kristian pergi sumbang kat Kristian. Dan kita ada juga ABO Israel yang sumbang dekat Israel. Jadi kita normal lah kan. Macam tu. Kak Miza punya jawapan macam tu lah. Okay, so kalau macam kita hanya tertumpu kepada macam kita nak buy Muslim produk saja. Sekarang ni kan, kalau kita buat bisnes yang nama bisnes, kalau kita nak betul-betul clean, kita nak ambil orang Islam saja, dia tak logik. Sebab apa tahu? Daripada bisnes ni dia bukan pasal buat produk saja tau. Habis kilang tu, besi tu, transportation tu, api air, kan? Dia jadi macam kita sama-sama lah. Supply chain. Yes, exactly, supply chain. Gitu kan. Jadi kita sebagai Muslim, kita buat betul-betul bayar zakat banyak-banyak. Orang Kristian mana Elina kan? Buatlah cara masing-masing. Tak ada halangan macam tu. Jadi kita sama-sama kat sini. Kalau yang jadi isu tu, dia declare produk ni adalah untuk mendukung usaha dakwah kristianisasi bla bla bla. Tak ada. Kita tak ada declare pun Forever ni untuk mendukung apa-apa agama pun kita tak dukung. Okey. Kan? Jadi kalau orang Islam dia mendukung Islam. Kalau dia Kristian, dia mendukung Kristian. Bukan ditubuhkan Forever ni untuk mendukung agenda kristianisasi, tak ada. Macam tu. Tapi kan yang Atomi tu pun sebenarnya dekat dalam dia punya polisi Atomi, dia ada cakap macam Atomi tu tidak ditubuhkan untuk menyokong mana-mana agama, ada dalam polisi dia tu. Macam tu tau. Tapi tapi ada pula jumpa pula bukti apa video tu kan. Jadi dah tak best lah. Macam tu. Okay? Alright. Dah. Habis dah. Okay, so Kak Miza nak share last kali. Kak Miza nak share benda ni dekat korang semua sekali. Tadi siapa yang masuk Tepayaki, so kena syukur banyak-banyak lah. So Kak Miza nak explain sekali lagi pasal benda ni dekat korang semua sekali supaya korang lebih faham, korang lebih gembira lah. Okay, boleh nampak tak Kak Miza share screen ni? Dah keluar dah kat screen? Oh yo, macam tak nampak je. Tak nampak Nampak tak screen Kak Miza? Okay. Mana tadi gambar tadi tu? Tak jumpa. Sekejap, stop sharing. Tak boleh pula. Sekejap Kak Miza try. Macam mana mau buka itu gambar? Kak Miza pakai MacBook ni. Kak Miza tak berapa nak biasa sangat dengan MacBook. Okay. Entah lah. Convert tu. Dah nampak dah? Kejap Kak Miza nak tunjukkan tu. Sorry Kak Miza pakai MacBook. Kak Miza tidak berapa mahir memakai MacBook ni. Walaupun MacBook ni free. Korang tahu tak korang boleh dapat MacBook free? Tahu tak? Korang sebenarnya boleh dapat MacBook ini secara percuma. Waduh. Belasah lah. Kalau ni kita.
Step out from your, yes. Okay, dah dapat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapatlah korang semua tengok ini. Okay, nampak Alhamdulillah dah nampak dah. Okay, so masing-masing kan, setiap orang dia kena tanya diri sendiri. Korang sekarang dekat zon yang mana? Okay? Adakah korang rasa macam selamat dalam keadaan yang selamat je? Korang rasa macam tak ada benda nak buat. Kan macam relax je. Ni yang merah ni. Nampak tak yang merah ni? Kan? Okay. Untuk orang-orang yang macam tak ada result. Tak ada result lah. Result dia tak berapa nak mengancam sangat. Okay. So korang tengok ni. Adakah korang berada dekat comfort zone? Zone yang korang rasa, keadaan yang korang rasa macam, alah, aku tak payah buat apa-apa pun aku okey, aku hidup lagi, anak aku boleh makan. Alah, relax lah, tak payah aduh. Esok lusa nak buat ni, tak payahlah kontak 5 orang ni, besok lah. Adakah korang terasa dekat yang ni, red zone ni? Kan, comfort zone, red zone, okay? Ataupun korang sebenarnya korang tak selesa. Korang tak rasa macam selamat. Korang nak buat tapi korang berada dekat dalam zon ketakutan. Ni, zon ketakutan ni. Okey, bila korang berada dekat dalam zon ketakutan ni, korang adalah seorang yang macam kurang confident. Adakah korang kurang confident? Nak cakap pun takut, nak contact orang takut, nak post dekat FB takut, nak buat ni takut, semua benda takut. Korang kat mana? Yang belum ada result ni. Dekat comfort zone ke dekat fear zone? Okay, jadi bila korang macam takut tu, mulalah korang bagi macam-macam alasan. Anak PDPR, handphone lain tak kuat, tak ada masa, busy, penat kerja. Nampak tak? Okay, so ini pengumuman untuk orang-orang yang dia result dia tak ada dekat forever ni. Okay, korang berada dekat dalam zone 2 ni. Sama ada dekat comfort zone ataupun dekat fear zone. Okay. Memang Fikri dia berada dekat dalam fear zone. Jadi bila bini dia berkabung tu terus pergi masuk dalam learning zone. Belasah aje. Apa yang nak dia takutkan? Kak Miza nak bagi tahu untuk korang yang takut ni okey, ketakutan ni boleh diatasi dengan ilmu. Kenapa korang takut? Sebab korang tak cukup ilmu. Jadi bila cukup ilmu, bila ada ilmu, korang akan relax je. Okey, satu lagi kenapa korang takut? Sebab korang tak ada tempat nak berpaut. Korang takut tau. Sebab kenapa takut? Dah lah tak ada ilmu. Lepas tu tak confident dengan upline. Tak confident dengan leader. Macam tu. Orang yang takut, kalau dia boleh fikir macam ni. Tak apa, aku boleh belajar. Alah, Kak Miza ada kot. Nanti jawapan tu semua sekali pandailah dia bagi kat aku. Kan? Nampak tak? Okay, so jadi korang kena atasi ketakutan ni. Set dekat dalam mindset korang ni. Cakap dekat diri sendiri. Aku kena belajar lagi. Aku kurang ilmu, jadi aku kena belajar lagi. Aku kena belajar daripada Kak Miza. Aku kena belajar daripada leader-leader AUC. Aku kena belajar dengan leader-leader BO International. Okay, boleh tak? Ambil kau stepik pada muka. Nampak tak kenapa korang tak ada result lagi? Sebenarnya korang berada dekat dalam comfort zone. Okay, dan korang berada dalam ketakutan yang sepatutnya tak perlu ditakutkan. Jadi keluar daripada comfort zone, keluar daripada zone ketakutan ni, masuk kepada learning zone yang kuning ni. Masuk kat sini. Okay, macam mana nak masuk? Nak masuk ke learning zone ni, okay, kena selalu contact upline, kena selalu masuk kelas. Lepas tu kena cakap dengan diri sendiri. Tak ada isu pun sebenarnya. Ini sebenarnya Allah nak bagi ilmu kat aku. Itulah maksud dia handling objection. Kita menguruskan objection. Kalau orang cakap mahal, kita cakap apa? Kalau orang buat tak tahu je kita dekat FB tu, kita nak buat apa? Kalau orang cakap MLM ni sama je, kita nak cakap apa? Kalau orang cakap MLM ni menguntungkan orang atas je, kita nak cakap apa?
Ini adalah persoalan-persoalan yang kita kena tahu macam mana nak jawab. Bila kita dah tahu nak jawab ni semua sekali, barulah kita menuju kepada growth zone. Zone perkembangan ni. Nampak tak? Dekat sini, dekat growth zone ni barulah kita jumpa apa tujuan kita untuk hidup ni. Kita hidup dalam keadaan apa yang kita nak. Lepas tu sentiasa ada goal setting, kita dah tak takut apa-apa lah. Kan kita tak takut apa-apa dah, kita tahu dah. Kalau ada benda yang berlaku, aku akan dapat solution daripada orang-orang yang sentiasa nak ajar aku, sentiasa nak tolong aku. Okay? Are you okay? Dah makin faham? Okay? Jadi untuk korang yang tak ada result lagi, belum ada result lagi, keluar daripada comfort zone, keluar daripada fear zone ni, bertindak. Okay, masuk dekat dalam learning zone ni, very soon korang mesti akan berjaya punya insyaAllah. Okay? So, are you happy? Dapat sesuatu daripada coaching malam ini? Okay tak? Alhamdulillah. Okay, so ada sebab kenapa Allah ada sebab kenapa Allah hantar kita dekat Forever ni. Ada sebab kenapa kita yang Allah tunjukkan Forever ni dulu bukan saudara mara kita, bukan adik-beradik kita. Ada sebab kenapa Allah letakkan Kak Miza dekat depan mata korang semua sekali ni. Semuanya ada sebab. Jadi kita kena teruskan perjuangan dekat Forever ni. Okay, sampai berjaya insya-Allah. Tapi maaf Kak Miza terlambat sikit je. Okay, tak apa. Kak Miza tak paksa pun. Jangan minta maaf Kak Miza, minta maaf dengan diri sendiri. Kak Miza, korang lambat, Kak Miza okey je. Kak Miza pandai dah. Okay, so kena sebiji pada muka dia. Allahu Akbar. Kita happy-happy je lah. Happy-happy je menjaga Forever ni. Happy-happy tapi kunci dia 5 orang setiap hari tu. Bila korang dah contact 5 orang setiap hari tu, dia akan jadi satu kebiasaan. Okay, dan kalau kita tak contact nanti, akan ada orang contact kita pula. Percaya cakap Kak Miza. Okay, memang aku penyabar. So doakan Kak Miza penyabar kan, sebab manusia boleh berubah. Hari ni kau nampak Kak Miza happy-happy senyum kan. Kalau Allah nak uji, kita tak tahu. Jadi tolong doakan Kak Miza. Kau jangan minta aku je doakan korang. Korang pun kena doakan Kak Miza, tahu tak? Seram tak ni? Okay, so manusia sentiasa berubah menjadi seorang manusia yang lebih baik, walaupun hari ni kita nampak dia macam hantu. Wajar. Aku cakap kau tak nak dengar, melawan. Macam hantu kan. Tapi bagi peluang, sabar lagi, kita betulkan diri kita, nanti Allah betulkan sekeliling kita. Okay, jangan sibuk nak membetulkan orang tapi sampai kita lupa kita nak betulkan diri kita sendiri. Okay, so orang selalu tanya Kak Miza tadi Azmi tanya Kak Miza, apa amalan Kak Miza? Dah macam Kak Miza mengamalkan sesuatu yang macam pelik pula kan? Sebab apa? Sebab apa yang Kak Miza minta Allah bagi. Apa yang Kak Miza minta Allah bagi. Macam tu. Jadi apa yang jadi dekat Kak Miza, korang pun akan dapat. Bulan ni Kak Miza punya income 75,000. Campur dengan compensation tu ada 6,000, dah dapat 81,000 dah. Mak Datuk banyak gila kan. Okay, so percayalah apa yang Kak Miza dapat ni, korang pun akan dapat. Korang pernah bayang tak dapat bonus 75,000? Pernah bayang? Tiap-tiap bulan lah tu 50,000, 60,000, 70,000. Pernah bayang tak ni? Pernah bayang ke tak ni? Goal setting ada tak? Goal setting ada? Tadi ada orang datang Kak Miza, kami tunjuk. Kak Miza, toleh kanan nampak goal setting. Nampak? Ini goal setting Kak Miza. Laptop Kak Miza, goal setting Kak Miza. Impian Kak Miza. Sana tu impian. Belakang sini impian. Depan sana impian. Jadi Kak Miza pusing ke mana-mana pun, memang impian Kak Miza je Kak Miza tengok. Hari-hari. Nampak? Ni. Kan? Jadi, ada masa tak nak leceh-leceh? Ada masa tak nak main-main? Tak ada lah. Walaupun macam dah malas-malas ni, tak apa lah. Buat juga coaching untuk korang. Azmi nampak tadi kan? Keliling goal setting. Jadi Kak Miza pun ada nampak hari tu, ada orang yang tak buat goal setting. Masya Allah. Okay, so itu
Itu satu kesilapan yang besar lah. Tak berangan. Berangan nama Kak Dina dekat bonus Sifu Miza. Hei, mantap. Okay. So kita sama-sama doa apa yang kita minta Allah permudahkan. Kak Miza tak adalah amalan yang luar biasa pun. Kak Miza sama je macam korang kan. Duha macam tu. Baca Quran. Kak Miza cuma lebih sikit dengan Al-Quran lah. Macam tu sebab ada banyak masa kan. Macam tu. Jadi kalau macam belum boleh buat semua, buatlah sikit-sikit kan. Kalau belum boleh buat duha 6 rakaat ke, buat 2 rakaat dulu. Macam tu kan, buat sikit-sikit. Kalau belum boleh selawat beribu-ribu, istighfar beribu-ribu, buatlah sikit yang termampu kita. Kan? Kalau tak mampu 100, 10, Allah tahu kita ikhlas. Macam tu. Kalau kita duk berkira-kira tapi kita tak ikhlas, nanti aku istighfar 1000, aku dapat RM1000. Mana boleh? Suka hatilah Allah nak bagi berapa. Kan? Nanti kita nak kena istighfar 100,000 kali baru nak dapat 100,000. Taklah. Dia diukur daripada keikhlasan kita. Macam tu. Kak Miza bukan ustazah macam gitulah. Okay? So Muhammad Abdullah ni downline siapa ni? Muhammad Abdullah. Ni grup Rahman Basri kan? Ke grup Kak Amy ni? Muhammad Abdullah siapa upline? Upline ni dah kecut dah. Muhammad Abdullah, siapakah upline anda? Kak Miza nampak dia rajin buat iklan ni. Muhammad Abdullah, siapakah upline anda? Kenapa tak jawab lagi ni? Siapa upline Muhammad Abdullah ni? Woi. Kenapa sunyi sepi ni? Hello, putus dah ke? Kak Mi. Okay, sebenarnya dekat FB, Muhammad Abdullah, awak kena follow Kak Mi punya FB. Kak Mi punya FB mana cerita banyak produk. Dia cerita pasal bisnes, pasal coaching, pasal bisnes, pasal coaching. Pasal forever. Dia kurang, Kak Mi punya Facebook kurang sangat pasal produk. Okay, so sebenarnya dekat Facebook kita kena banyak buat personal branding. Kena tunjuk pasal bisnes, kena share lifestyle. Okay, lepas tu postlah pasal produk. Jangan tak post pasal produk langsung. Kan nanti orang tak tahu kita berniaga forever. Kalau prospek ramai tak apa. Ini prospek pun tak apa nak ramai. Lepas tu segan-segan pula. Tak boleh. Okay. So sampai sini dulu Kak Miza tak prepare lagu-lagu. Jadi Isan Bahri, how are you? Nampak ni. Lagi tadi menyorok. Wow. Okay, so minta maaf salah silap Kak Miza. Okay, so semua orang yang teringin nak berjaya dekat Forever boleh berjaya dekat Forever. Okay, kejayaan dekat Forever ni dia full package. Kita boleh buat kebaikan, kita boleh sihatkan orang, sihatkan poket orang, kita boleh bagi orang lagi gembira, dia punya quality of life tu bertambah lagi bagus kan. Jadi siapa-siapa yang Allah dah bagi izin, dah bagi keizinan, dah bagi rezeki untuk join Forever ni, buatlah betul-betul InsyaAllah selagi Kak Miza hidup ni, ada hayat ni, Kak Miza support korang. Dan siang malam Kak Miza memang sentiasa fikir pasal korang. Okay, macam mana nak bagi ramai lagi AUC dapat income 40,000, 50,000, 100,000. Itulah Kak Miza punya thinking tau. Jadi buat betul-betul Forever ni InsyaAllah. So minta maaf salah silap Kak Miza, yang tak baik tu datang daripada Kak Miza sendiri. Yang baik tu datang daripada Allah. So Kak Miza nampak memang akan ada ramai sangat CBN dalam AUC ni. Jadi kuat semangat. Okay. Kuat semangat, kerjakan sampai jadi. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah berangan. Okay. Mintalah apa benda yang kita rasa macam tak dapat. Benda yang dapat tak payah minta. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kesian korang tak boleh ni. Okay, Kak Miza dah unmute dah korang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Sama.